keras. Kadang saya nak menyampaikan satu-satu objektif dalam kerja tu, kadang-kadang cara saya tak kena. Dan saya nak minta maaf kalau pada sesiapa kat dalam ni yang tersentuh ataupun cara saya tak kena tu, ajar saya balik. Kalau saya tak tu, tegur saya balik, dan saya minta maaf kalau saya memang kasar pada semua. Dan saya rasa saya memang kasar. Saya minta maaf. Saya nak declare. Okey. Ada siapa nak balas ke? Balaslah. I think it's okay. I mean, if the person find that your words are too harsh, they can just like ask back, try to understand what you're trying to deliver your message. Okay, Ada. Thank you. I think the second time when you say it again, your tone will be lower down, and then they would like accept your message better. Yeah. Okay. But the problem is, if they don't ask, they pretend like to beat around the bush and don't want to understand you, then they will find that you are harsh. It depends on the person who's receiving your message. Okay. Thank you, Ada. This is the message, and thank you so much. You're giving me something that I boleh learn something. Thank you. Bagus, terima kasih Ada. Okey, terima kasih Antua. Bagi saya pula ya Antua. Bagi saya orang yang bila bercakap guna nada macam Antua ni adalah orang yang memang sungguh-sungguh nak buat kerja. Sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh nak buat kerja tu dapat satu hasil. Jadi itu sebab suara dia, nada dia memang macam nada Antua. Jadi kalau macam saya ni saya boleh faham lah. Saya boleh terima. Sebab saya pun macam tu juga. Bila saya fokus dan sungguh-sungguh nak sesuatu, saya pun akan bercakap dengan nada suara Antua juga. Itu kelemahan saya lah ya. Tetapi orang keliling kita, satu, bila berkomunikasi kita cuba tepis dulu. Kita tepis dulu yang tentang nada dan sebagainya. Cuba faham mesej dulu. Dan kita cuba faham keadaannya. Jadi bila kita faham mesej dia dan faham keadaannya, orang ni sebenarnya sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya dia bersungguh-sungguh nak dapatkan sesuatu hasil daripada kerja. Jadi kita tak boleh salahkan dia. Jom kita sama tolong dan bantu. Okey, itu orang di luar lah. Jadi cuba tolong faham begitu ya. Bila ada orang bercakap guna nada macam Antua. Tapi kita pula Antua ni pesanan kepada ingatan kepada Antua dan kepada saya. Ya, kadang tu kita pun kena faham manusia ni ada emosi. Jadi kita perlu juga untuk mengingatkan diri kita nak berkomunikasi, perlu berhemah, bersantun dan berlembut supaya mereka boleh terima apa yang kita sampaikan dan mereka boleh bekerjasama dengan kita untuk mendapatkan hasil terbaik yang kita nak. Okey, itu pada diri kita ya, tuan. Okey, reminder for us. Okey. Okey, sama. Okey, jadi sama-sama kita boleh tegur-menegur Antua. Okey. Bagus. Jadi seterusnya pula kita kembali kepada aktiviti kita sebelum ini, iaitu aktiviti kita berkaitan dengan list of empowered projects. Jadi minggu lepas kita bercerita tentang empowered projects. Jadi ini dah senarai dia. Tapi senarai hanya senarai. Tak guna apa-apa. Yang lagi penting tu ada tindakan kita. Kita kata kita nak buat, maka adakah kita dah buat ataupun kita telah memulakan langkah-langkah untuk melakukannya. Itu sebenarnya. Jadi janganlah kita cakap aja tapi kita tak buat kan. That's not empowered. Itu kita memikirkan projek. Jadi ini bukan kita tak nak memikirkan projek, kita nak menjalankan projek. Okey, ada beza ya. Menjalankan projek. Jadi di sini ada saya senarainya daripada anda semua. Jadi hari ini kita perhalusi dan kita tengok apakah yang perlu kita lakukan untuk memulakan projek masing-masing. Memulakan, kita kena mula. Ya. Apakah kita perlu lakukan untuk memulakan projek masing-masing? Sekejap saya nak tukar dulu dia punya option ni. Saya pening bila tengok banyak sangat garis merah ni. Jadi saya nak hide spelling dulu. Hide spelling error. Okey. Okey. Jadi contohnya saya ambil dulu Shizuka dulu nombor 3 Shizuka.
Jadi saya nak tanya Shizuka. Oh, Shizuka. Ya. Jadi Shizuka 2 minggu lepas Shizuka kata Shizuka nak menjalankan projek unit tenancy status UPM Center. Dah buat ke belum? Belum kan? Belum kan? Apa ni floor plan yang dah bertanda tu saya dah pernah buat. Yelah, dah pernah buat. Tapi yang untuk ni kita kata kita dah buat sampai macam mana? Nak letak dekat dinding ke apa ke? Yang tu tak lagi lah sebab tak masuk office lagi. Okey. Untuk dah soft copy dah ada. Okey. Jadi untuk menjayakan projek ni, okey, jadi pertama sekali apa yang kita perlu? Apa yang kita perlu first all? Jadi mula-mula sekali kita kena apa yang Shizuka nak buat? Work from office. Ada benda yang kita tak perlu work from office nak buat benda ni. Benda ni akhirnya kita nak pasang kat pejabat. Ya betul. Akhir sekali lah. Tapi nak ke sediakan sana, floor plan tu. Mula-mula sediakan floor plan. Lukis dulu. Lukis floor plan. Lukis floor plan. Okey, lukis floor plan. Lepas tu dah lukis floor plan, kita nak dapatkan status of semua unit. Betul. Tenancy status. Betul. Tenancy status Setiap of unit. all units. Okay, tenancy status of all units. Okay, yang ini nak dapatkan daripada siapa? Kalau UPM saya lah. Okay, so buka rekod lah. Rujuk rekod lah Rujuk rekod. Ada rekod kan? Okay. Rujuk file ke, rujuk rekod ke, okey. Rujuk rekod. Yang ini sendirilah Lukis floor plan perlu bantuan daripada Fahmi ke, perlu bantuan daripada Nazarudin ke, perlu bantuan daripada siapa ke ataupun tak perlu? Tak perlu sebab dah ada. Tak perlu. Oh, sebab dah ada. Okey, dah ada. Dapat daripada mana? Nak ambil daripada mana? Dalam lukis. simpanan saya lah, filing saya. Dia bukan lukis, dia print. Apa yang dapat? Maksudnya macam mana? Lukis floor plan ni dah ada plan ni daripada dulu lagi. Okey. Jadi maksud saya nak gunakan floor plan ni, kita nak masukkan status dia pada setiap unit pada ikut floor plan tu kan? Okey, Okey, kita nak masukkan status unit ini, tingkat ini, bangunan apa. Kita nak tandakan coding dia hijau ke, hitam ke, merah ke apa kan? Okey. Status. Okey, jadi akhirnya jadi benda ni you nak masukkan status tu guna pen ke atau you nak masukkan dalam sistem nak guna PowerPoint ke, nak masukkan tu. Itu saya tanya dulu. Okey. Senang pakai PowerPoint lah sebab senang nak warnakan. PowerPoint. Okey. Kalau nak pakai PowerPoint, dah ada belum dalam bentuk gambar? Sekejap. Dah ada belum? Dah. Dah ada. Dah ada. Dah ada. Dah ada. Bukan. Kalau maksudnya kalau belum dalam bentuk gambar, kena scan. Then the next section is saya tukar sini kepada scan. Kalau Dah ada. Kalau kita nak masukkan dengan pen, tulis dengan pen, maksudnya kita kena lukis ataupun kena photostat. Faham tak? Kalau kita belum ada lagi. Betul. Dah ada, tak apalah, dah ada, done lah dah kan. Jadi yang ini scan floor plan ni kita katakan done already lah, dah buat dah. Dah. Dah ada kan? Okay, so tenancy status of all units kena kumpulkan lah. Betul. Ada rujuk rekod ni belum buat kan? Belum buat kan? Rekod dah ada cuma belum plotkan pada plan. So kata done lah ni. Okay, done. Done. Okay, lepas tu yang ini tinggal nak plotkan. Masukkan status dalam
ke dalam Dalam floor floor plan. tu Ya, belum. floor plan guna PowerPoint. Guna PowerPoint. Guna PowerPoint. Ini adakah perlu bantuan atau boleh buat sendiri? Saya boleh buat sendiri. Buat sendiri. Okey, buat sendiri. Okey, buat sendiri. Okey. Okey, masukkan status. Lepas tu kemudiannya nanti katakan nak letak dekat status ni dekat dinding nanti. Jadi you kena fikir, you nak letak dinding ni adakah you nak cetak dan you nak lekat guna thumbtack, guna pin ataupun you nak buat guna apa tu whiteboard, nak lukis kat whiteboard ke apa sebenarnya? Saya akan print dan tampal menggunakan thumbtack lah. Nak Pada print. notice board. Pada notice board dekat office. Okey, print dan lekatkan tampal. Lekatkan. Tampal pada Board. notice board Notice board. di pejabat. Di pejabat. Okey, soalan lagi. Okey. Adakah notice board itu notice board yang sedia ada ataupun perlu untuk membeli dan menempah notice board yang berasingan untuk kita tampal ni? Sebabnya Guna ingat yang kita sedia ada. Okey, kita ingat kita berapa helai kertas kita nak cetak semua floor plan ni. Ada berapa bangunan, ada berapa floor. Satu bangunan berapa floor? Kalau yang ni yang saya buat ni nanti TIC satu sahaja. Satu plan yang single story punya bangunan. Saya akan print satu sahaja. Jadi TIC dia tak ada 2 tingkat lah. Bukannya yang UPM yang ada tiga building yang bukan ada. yang tu. Bukan yang itu. Okey. Jadi maksudnya guna satu. Nanti nak print dan cetak, print guna saiz apa? A4, A5? A3 lah. Yang A3, paling besar ada kat office. A3 size. A3 size. Okey, A3 size dan tampal. Okey, bagus. Okey. Lepas tu pula nak tanya lagi. Minta maaf nak tanya lagi. Waktu ini ada ruang ke tidak dekat notice board? Dah fikir dah notice board bahagian mana yang kita nak khususkan untuk ini? Ada. Fikir juga? Ada. Ada ruang. Ada ruang pada notice board? Ada. Notice board ada? Ya, ada. Ada. Okey, kalau ada tak apa. Sebabnya kalau tak ada, itu saya kata kalau tak ada ruang, mungkin kita kena beli notice board baru. Nak tambah. Kalau tak ada ruang ataupun kita perlu susun balik notice board tu, nak tetapkan ruang ini ataupun bucu ini adalah untuk secara tetap kita gunakan untuk tenancy status. Secara tetap. Faham tak? Maksudnya tak boleh diubah. Jadi kita kena rearrange. Macam tu maksud saya. Okay? Kalau tak dapat hal, maksudnya kita tak perlulah. Okay. Jadi yang Shizuka kata ni, ini adalah untuk TIC 1 ya? Ya. TIC 1. Sebab yang TIC yang satu lagi tu apa panggil 2 3 yang pejabat Nazarudin semua kan? Tiga tu lain pula. Sebab 3 tu kalau kita kata floor plan, kita kena fikir ada berapa bangunan sana? 3 bangunan ni? 3 bangunan. Ada 4 blok. 4 blok. Okey, satu blok berapa floor? Ada 2 floor. Ground floor. Dengan first floor. Second yang floor. Atas sekali tak? So that means 2 floor. Setiap bangunan 2 floor. Jadi maksudnya semua kita cetak satu floor, satu line. Maksudnya kita ada semua kita perlu 8. Betul. 8 kali A3. 8. Tu tak ada ruang. Maksudnya awak perlukan, ini saya kata ni, jadi saya bayangkan tadi TIC 3. Jadi bila kita nak letak 8
kertas A3 size, ada ruang ke tidak notice board yang sedia ada? Kalau tak ada, maka kita kena cari ruang dinding mana yang kita boleh lekat notice board ini yang muat untuk ditampal 8 kertas saiz A3. 8 helai kertas A3. Rasanya tak perlu notice board, boleh tampal direct ke dinding. Suka hatilah. Nak dapat kat dinding ke Ada ruang. apa ke. Kalau kat dinding ada Kalau ruang. tak perlu notice board, dan dinding. Dan dinding nak ruang mana pula kita nak buat kan? Nak cantikkan ke apa ke kan? Okey. Jadi kita kena, jadi maksudnya tak perlu nak membeli. Kalau perlu membeli, maka kita akan kena menempah dan sebagainya. Tambah Perolehan kos. lah. Perolehan lah. Okey. Okey, jadi ini done, dia done. Jadi the next action is masukkan status ke dalam floor plan guna PowerPoint. Okey, jadi ini adalah kita punya projek empowerment. Maka kenalah laksanakan, buatlah. Okey, kaedah tu 10 tahun lagi pun tak buat juga. Tak buat-buat. Tak buat juga. Jadi saya ni apa? Saya ni adalah facilitator, pemangkin untuk anda buat benda yang anda dah 10 tahun kata nak buat tapi tak buat-buat. Okay, so the next action, masukkan status ke dalam floor plan guna PowerPoint. Jadi buat, nanti dah buat dah, tunjuk kita. Okay. Okay, tunjuk kita. You boleh letaklah dekat WhatsApp group tu nanti ya. Okay. Okay, bagus. Itu si Zuka. Okay, ada sesiapa nak membantu? Hantuah ke apa ke? Ada ke nak bantu saya? Nak cakap apa-apa? Ada idea ke untuk si Zuka ke? Nak tanya ke? Saya tak terbuka sebab beza kerja dia tu tak sama dengan saya kalau saya nak cakap pun. Jadi tak nampak apa saya nak tu. Mungkin dari saya nak buat ni nampak sikit lah kat saya. Jadi saya nak bagi pandangan tu takut tak sampai. Okay, tak apa. Tahu. Okay, it's okay. Jadi your next action adalah yang saya tandakan kuning ni ya. Okay. Okay. Siapa ni Pak Maun tak ada? Tok Mat. Tok Mat cakap ya. dia keluar 15 minit. Dah balik dah. Dah balik dah. Okey, Tok Mat. Ya, betul. Saya tengok baliklah dengan apa senarai kita yang kita buat 30 Jun hari tu, hari ni 9 Julai. Okey. 9 Julai. Okey, jadi yang disenaraikan di sini Tok Mat nak buat marketing social media, iklan ataupun berita tentang center. Okey. Kita hari tu kata kita nak cerita dalam Facebook kita je kan? Okey, betul. Okey. Cerita je lah kan? Cerita je. Mesej pendek pun pendek lah. Ada buat tak? Oh ni. Dah. Itu saya belum buat lagi dah. Belum buat lagi? Untuk MTDC saya tak buat lagi. Just saya bagi saya punya teori je. Untuk buat belum lagi. Jadi Empower ni hentam sajalah buat je. Jadi Empower ni hentam saja. Jadi yang pertama nak tulis sini. Jadi tulis sini adalah idea maksudnya kalau betul-betul buat untuk MTC belum lagi. Bukannya nak buat betul-betul untuk MTC. Maksudnya yang kita ni kita hanya nak bercerita tentang MTDC ataupun kita nak mengiklankan untuk MTDC menggunakan Facebook kita. Jadi Tok Mat dah ada Facebook kan. Jadi mudah je. Naik je satu post, ambil satu gambar, saya kerja di MTDC. Di MTDC ada menyediakan ruang-ruang yang boleh disewa oleh usahawan-usahawan teknologi. Kalau sesiapa yang nak menyewa boleh hubungi nombor ini. Itu je. Itu pun dah satu dah. Daripada langsung tak buat, dah buat dah. Nampak? Okey. Daripada langsung tak buat, kita dah buat dah satu kan. Lepas tu nanti nak tengoklah pula apa tu kita nak cakap pasal apa pula.
Nak cakap siapa pula? Oh, di UPM kita ada menggunakan genset untuk memastikan bahawa bekalan elektrik tidak terputus, kerana bekalan elektrik amat penting bagi usahawan teknologi yang menggunakan server dan sebagainya. Dah cukup. Ambil gambar genset satu, minta Nazarudin. Kan? Jadi benda-benda macam ni je. Ataupun si Zuka, ada kosong ke? Mana ada kosong sekarang ni? Jadi kita nak bagi tahu bahawa ada satu bilik kosong yang boleh disewa oleh digunakan sebagai pejabat di UPM. Dah, itu je. Kan? Jadi benda ni tak payah nak rumit. Benda tak payah rumit. Ya, buat simple-simple mesej macam tu je. Jadi bila kita selalu buat, orang akan ingat, oh, Tok Mat ni selalu cerita pasal MTDC. Kalau ada apa-apa kan, kita tengok Facebook dia. Itu je. Tak payah nak canggih-canggih, nak buat page ke, nak buat website ke. Kita selang-seli je, selang-seli dengan gambar cucu, selang-seli je dengan gambar ni pun kita selit-selitkan pun boleh juga. Selang-seli dengan gambar, kalau kalau Tok Mat jadi mancing ikan, selang-seli dengan gambar ikan, kita selitkan je satu dua cerita pasal pendek-pendek macam tu je. Okey? Jadi saya nak tengok satu post lah. Jadi hantar satu post. Kalau nak buat sekarang lagi bagus. Kalau ada sekarang, buat sekarang. Post saja. Lepas tu ambil screenshot dan letakkan di WhatsApp group kita sebagai bukti dah buat dah. Benda ni tak perlu minta kelulusan sesiapa. Ya? Dan maklumat kita bagi pun bukannya maklumat rahsia pun. Di MTDC, kami di MTDC menyediakan 5 center untuk disewa oleh usahawan teknologi. FRIM, UPM, UKM, UITM dan juga di UTM. Tak perlu sesiapa nak saring lah, nak tengok betul ke tak betul approval board daripada lembaga pun tak payah. Ya, dia buat je. Okey. Hentam saja post di Facebook dan screenshot screenshot dan hantar screenshot dan hantar ke WhatsApp kita lah, WhatsApp group kita lah. WhatsApp group WAG ya. Okey. Jadi yang ini kalau boleh buat je sekarang, hentam je. Buat sekarang, hantam je. Jadi benda yang 10 tahun kita kata kita nak buat, dah buat dah. Satu kejayaan. Ya. So action is everything. Okay, action is everything. Alright. Nombor 4. Tasri Rafidah. Tasri Rafidah. Hai Tasri Rafidah. Okey, jadi Tasri Rafidah ni, okey, jadi nak membawa wakil AMU ke mesyuarat mana-mana stakeholder. Jadi, sejak 30 hari bulan Jun, ada tak Tasri Rafidah bermesyuarat dengan mana-mana stakeholder? Antara 30 hari bulan dengan 9 hari bulan Julai ni, hari ni. Hello? Ya saya. Okey. Saya buat backdated sebab saya buat tarikh meeting 28 Jun dengan AMU. Which saya dah tulis nama lah untuk apa tu? Cik Suhaib, siapa yang attend the meeting tu lah, Zoom. Via Zoom dengan company. Okey. Nazarudin, Cik Suhairi. Okey, itu 28 bulan. Okey, tak apa. Kita mula daripada 30 hari bulan tak senarai 30 bulan kan. Jadi saya minta bermula daripada 7 hari bulan Julai, bila ada mesyuarat dengan mana-mana stakeholder, saya minta Tasri Rafidah sertakan seorang wakil daripada AMU dan kemudiannya minta laporkan kepada grup yang Tasri Rafidah ada menyertakan seorang wakil dalam daripada AMU ke dalam mesyuarat tersebut pada sekian tarikh. Itu je. Yes. Itu je. Baik. Kan? Saya tengah tunggu untuk meeting AMU hari ni untuk saya arrange for the second meeting dengan company tu. Okey, betul. Maksudnya kita janganlah buat mesyuarat
sebab nak buat projek ni. Tak. Projek ni seiring aja. Kalau tak ada mesyuarat, tak adalah. Bila ada barulah kita masukkan, itu je. Ya, so peringatan ya untuk membawa wakil AMU dan laporkan kepada WhatsApp group. Okey. Bukanlah lapor, kita kongsi. Kita bagi tahulah, ini projek saya dah buat dah. Ini saya dah buat. Kita berkongsi. Bukan benda tu satu benda rahsia pun kan. Ya. Bukannya rahsia apa tu, kita katakan rahsia syarikat ke apa ke. Okey. Lepas tu Snow White. Oh, Snow White. Ya, saya. Okey, Snow White. Jadi Snow White kata, Snow White itu nak buat filing PR, PO, invoice dan sebagainya. Jadi belum buat lah kan? Belum lah. Tunggu Belum masuk kan? office. Tunggu masuk office lah kan? Okey. Jadi kita nak buat ni, pertama sekali kita mesti cukup file. Kita kena pastikan nak buat projek kena cukup file. Jadi Betul. berapa file yang kita perlu? Saya nak ambil untuk permulaan 10 file dululah. 10 file. Apa jenis file tu saya lupa dah itu. File Abah file. Abah file eh? Warna hitam. Abah file hitam eh? Berapa cm? Berapa inci? 5 inci. 7. Berapa hari tu? 3 inci. 3 inci. Okey, 3 inci kan? 3 inci. 10 eh? Jadi adakah file ni dah sedia adalah stok, boleh terus pakai ataupun kena buat pesanan dulu? Hang Tuah ada tak stok? Tanyalah. Ada. Banyak. Untuk 10 ada kan? Ada. Jadi cubalah arrange dengan Hang Tuah, siap-siap hantar ke meja Snow White, letak bawah meja ke, tepi meja ke, supaya bila boleh pergi ke sana dah sedia ada. Kena request. Boleh tak buat request ya? Jadi Ya. baru kita Okey. mulakan. Request kepada Hang Tuah. Sekarang tak jalan. File tu kan? Request kepada Hang Tuah untuk hantar file ke meja lah. Ke meja lah. Okey, jadi sampai-sampai dah ada dah meja kat meja kan. Atas meja ke atas kursi ke suka hatilah. Jadi maksudnya kita tidak menunggu pula untuk file tu kan. Jadi that is the next step ya. Lepas tu dah ada file, kita boleh mula kerja menyusun lah. Kerja sorting lah. Kita nak sorting kan. Kita kena sorting dan juga kita kena susun ya. Sorting dan susun. Okey, jadi kemudiannya kerjanya dah kumpul ke belum? Kena kumpul dulu. Dah kumpul belum? Belum. Kumpul. Sorting. Lepas tu tengok dokumen apa yang tak lengkap lagi, kita lengkapkan lah. Itu termasuk kumpul lah. Kumpul dan lengkap lah. Kumpul dan lengkapkan. Sorting dan kemudiannya susun. File. Kemudiannya Labelkan. labelkan. Kita cerita itu labelkan pakai spine apa semua ni kan. Okey, labelkan. Kemudian post gambar projek lah. Belum selepas tu. Sebelum selepas ke WhatsApp group kita, okey? So yang ini sebenarnya yang Puan Snow White kena buat, iaitu request pada Hang Tuah kalau ada borang, isi borangnya dan sebagainya lah. Request. Okey, bagus. Okey, seterusnya Tan Sri Nur Hisham. Ya, saya. Okey, dalam kesibukan mengira berapa kes baru COVID dan lepas tu buat press conference dan sebagainya. Jadi dah sedia ke belum info sheet kadar sewa ni? Dari segi apa tu maklumat-maklumat asas tu dah kumpul.
Untuk next ni saya perlu ambil gambar yang bersesuaian untuk dimasukkan dalam sheet tu. Kemudian saya akan bekerjasama dengan Cik Syamil untuk pastikan center tu dalam keadaan cantik, landscape semua untuk ambil gambar. Oh, cantik kan? Cantikkan center dulu. Ya, sebelum ambil gambar tu ensure landscape semua dalam keadaan baik lah. Oh, cantikkan center. Okey, Syamil. Okey, siap Syamil. Okey, cantikkan center. Lepas tu ambil gambar. Ambil gambar awak ambil ke Syamil yang ambil? Awak ambil kan? Sebab skill saya lebih baik, saya je lah ambil. Okey, tapi ini boleh pergi ke UTM ke tak ni? Untuk gambar tu mana yang dah ada saya pakai dulu. Yang belum ada tu kena tunggu naik nantilah. Okey, jadi maksudnya pakai je lah mana dulu asalkan dah buat dulu. Lepas tu Yes. nak kita nak cantikkan mudah. Nak cantikkan mudah. So kita macam benda objek yang tidak bergerak, dia bukan inertia, dia ada apa panggil bukan momentum, inertia ke. Maksudnya benda yang pegun kita kena tolak kan baru dia mula bergerak kan. Jadi projek kita pun kita kena tolak dia nak mula. Jadi maksudnya kita buat dulu, jalankan. Okay. Lepas tu Boleh. boleh fikir macam mana nak cantikkan, nak baikkan, nak betulkan dan sebagainya. Ya, kalau kita terlalu banyak nak fikir, kita paralysis dan kita tak buat. Itu masalahnya, no action. Alright. Jadi dia ambil gambar dan kemudian design dan kemudiannya post lah. Post kepada group, okey? Post kepada group. WhatsApp group. Jadi awak sekarang dalam ni lah. Actually tak payah juga cantikkan center sebab kita nak ambil gambar sedia ada. Boleh. Guna gambar sedia ada. Actually gambar pun dah ada dah. So you punya step ni sisanya design je sebenarnya. Betul. Design ya. Okey, dan ianya tidak melibatkan cetakan. Jadi kita tak perlu minta quotation dan apa semua lah. Kalau kita nak mencetak leaflet flyer, kita kena minta quotation lah. Okey, jadi 7, sediakan tempat pigeonhole untuk surat dokumen. Yuna, Yuna. Ya, saya. Okey, Yuna. Okey, jadi kerja Yuna ni katakan nak buat projek dia, sediakan tempat pigeonhole untuk surat ataupun dokumen. Jadi apa tindakannya, apa step yang kita perlu buat ni? Tapi Yuna tak pergi pejabat sekarang ni kan? Ya, tak pergi pejabat. Tapi nanti nak buat pigeonhole ni dalam bentuk apa? Adakah nak buat bentuk kayu ke, apa ke, perabot ke? Kalau perabot kita kena beli. Kalau nak buat kayu, kita ke tempang hantuah tolong tukar. Saya kena beli perabot ni yang macam drawer tu. Sebab kalau nak buat yang kayu tu macam susah sikit. Rasanya proses kena cari lokasi yang sesuai ni kat mana. Sebab tempat tu terhad. Tapi bawah meja tu boleh senyap macam. Okay, boleh cuba. Kita dapatkan macam draft ke, macam mana kita pandang benda tu bagi macam yang drawer organizer tu. Okey. Yang pertama, nombor 2, kita pergi pada nombor 2. Dapatkan katalog dululah. Dapatkan katalog perabot lah. IKEA. IKEA. Okey, dapatkan tengok kat IKEA. Okey, IKEA ni bagus. Sebab IKEA dia akan bagi dimensi. Lebar, tinggi, panjang kan. Jadi kita boleh dah tahu dah cakap kita nak yang model yang ini. Lepas tu boleh tunjuk dengan hantuah. Jadi hantuah dia boleh pergi ukur. Muat ke tak buah meja tu. Betul. Kan. Jadi pertama sekali dapatkan katalog daripada IKEA. Pilih. Lepas tu rujuk pada hantuah. Pastikan apa tu dimensi perabot muat bawah meja.
Bawah meja ke dan letak tempat lain ke apa ke, perlu tahu juga dimensi dia kan, ada ruang ke tak kan. Ya. Selepas itu adalah pembelian lah. Kan pembelian ataupun pemesanan lah kan. Pembelian perabot ya. Perabot. Dah kalau kita dah pasang dah pasang dan kemudiannya kita perlu ambil gambar dan kita post ke WhatsApp group. Jadi katalog IKEA dah ada, dia pun ada online di katalog kan. Okey. Jadi saya rasa stepnya kat sini sekarang, pilih ni. Betul tak? Pilih je lah, betul. Jadi pilih ya. Jangan pilih tak payah susah. Just pilih. Lepas tu tunjuk dekat hang tuah dan dengan dimensi je, jadi dia boleh check sama ada muat ataupun tak bawah meja tu kan. Ataupun perlu letak tempat lain. Ada dimensi bagus juga. Jadi dia pun boleh beritahu muat ke tak kat tempat tu kan. Sesuai ke tak Okey. Jadi pilih. Okey, nanti saya tanya kemudian dah pilih ke belum? Okey, bagus. Seterusnya adalah Dato' Awi. Oh, Dato' Awi. Oh, ya, saya. Okey, Dato' Awi. Jadi projek awak ni, awak kata menghantar surat dalam pigeonhole yang belum dikutip tuannya setiap hari jam 4:30. Okey, jadi yang ini tak perlu pembelian ke, tak perlu apa-apa. Ya. Betul. Okey, cuma saya nak cadangkan buat satu notis dalam bentuk cardboard ke, dalam bentuk plastik ke, laminate ke apa ke, perlu ditampal ataupun diletakkan atas pigeonhole itu yang kata surat akan dihantar, dikutip daripada pigeonhole selewat-lewatnya 4:30 dan akan dihantar. Jadi maksudnya surat yang terima selepas 4:30 dalam pigeonhole pasal tunggu hari esok je lah. Esok kena hantar agak lah. Kena orang surat aku dah sampai dah. Dah lepas 4:30 dah esok. Maksudnya ada jadual lah. Ada jadual lah. Kan? Pada tu pukul 5:05 tadi. Turun sekejap tengok aku surat. Pergi tengok pukul 7 surat aku kan. Jadi lepas 4:30 kalau ada surat sampai datang sendirilah, turun ambil sendiri. Pasal dah terlepas masa 4:30 kan. Tak ada nak naik lagi. Tak ada nak naik atas hantar lagi. Tak ada. Kalau lepas 4:30 sama ada tunggu esok atau tunggu hari Isnin ataupun turun dah sendiri ambil. Itu je. Itulah. Jadi yang ini nak siapkan itu siapkan notis. Notis ambil surat terakhir sebelum 4:30. Sebelum 4:30. Terakhir 4:30 lah. Terakhir 4:30. Terakhir 4:30. Jadi lepas 4:30 you tak buat. Lepas 4:30 buat sendiri. Yang terakhir tu 4:30. Pusingan terakhir Okey, jadi buat notis. Jadi buat notis ni. Jadi buat notis ni mudah je. Buat notis. Jadi saya tak tahu tempat tu sesuai yang macam mana. Dia ada dua. Satu, kita buat dalam Microsoft Word atau PowerPoint. Lepas tu kita cetak, kita laminate dan lekat. Kalau sesuai untuk dilekat di dinding ke, pada perabot tu ke. Yang kedua, kita boleh buat style apa tu macam tanda nama atas meja manager. Betul tak yang plastik tu, yang plastik keras tu kan? Dekat pigeonhole pun ada juga letak nama dia orang. Okey. Jadi kalau sesuai buat yang macam tu, buatlah. Apa pun buatlah mana satu yang mana sesuai. Sebab saya tak tahu keadaan dia macam mana kat situ. Betul. Okey. Jadi yang ini buat notis. Jadi buat notis. Jadi maksudnya kena design. Lepas tu dan cetak ataupun tempah
Itu sajalah. Okey, lepas tu kita ambil gambar dan kita post ke WhatsApp group. Okey, jadi awak punya ni saya rasa sampai sini ni design dan cetak. Tunjuklah kerja dah design ni, dah designer boleh tanya kita pada sesuai ke, cantik ke, ya. Akan group kita. Okey, kita boleh bantu. Ya, kalau perlu bantuan untuk design tu, nak cetak ke apa ke, kan? Boleh minta bantuan Yuna. Yuna biasanya. Saya pun kata dia minta lah bantuan Yuna. Dia, minta tolong dia. Okey, bagus. Okey, Ada. Yep. Okay. So, what is the progress on your photo session for staff ID card? Progress so far, staff has been identified, the list has been prepared, and then the photographer, I've notified him, but we have not scheduled any date as yet lah. Prepare list of staff requiring a new photo. New ID lah, photo for new ID, Photo for new ID. Okay, so you have identified and you have prepared the list. Okay, so done, ready. Okay, so the next step is to identify the photographer. That one done, ready, right? Done already, but we have not scheduled a date lah. So the next one is to schedule date. After that, to send out invitation. Book venue, send out invitation. Schedule date and book venue. Actually book venue first and schedule date, isn't it? Because you schedule the date, nanti venue tak ada, satu hal juga kan. So you need to book venue, schedule date, send out invitation, and then another reminder, and then photo session day. So this one, report to the WhatsApp group lah. Post to WhatsApp group your activity. The photo will be sent to the ICT department to be uploaded. ICT department to be uploaded. Okay. So after that, post to WhatsApp group, yeah. So your I think it's just this schedule date and book venue is your next step, okay? Okay, can you do this during the PKP, during the MCO? Boleh. We'll have to wait until we are like all able to get back to office. Because this is something physical, kan? Pending so you're waiting for the end of the MCO. Okay? Okay? Okay, good. Number 10. Sediakan master list. Minnie Mouse, sediakan master list untuk projek-projek AMU di semua center. Ya, saya. Macam mana ni Minnie Mouse? Okay. Apa langkah-langkah dia? Kita cakap dulu langkah-langkah dia. Mudah sikit kita nak buat ni. Langkah-langkah dia, saya buat table untuk list ni lah, tapi saya pakai Word dulu. Okey, kumpulkan maklumat lah. Maklumat untuk digunakan. Jadi kita kutip dulu maklumat tu. Jadi maklumat tu dah sedia ada atau perlu dikumpul? Saya buat table, lepas saya buat table tu, saya kena email dekat setiap team untuk dapatkan status projek korang. Oh, maksudnya kita bukan kumpul. Kita buat table dan kita suruh dia orang isi kan. Okey tak? Buat table atau form lah. Table lah, buat table.
Table dalam borang lah, borang dalam bentuk table. Borang dalam bentuk table. Okey, dia borang dalam bentuk table. Okey. Boring pula. Borang. Borang dalam bentuk table. Kemudiannya hantar. Hantar ke Table apa? hantar ke semua MU ke hantar kepada center manager? Team AMU lah. Team MU. Oh, hantar ke bukan center ya, team MU kan? Setiap center ada person in charge dia lah. Jadi maksudnya nak hantar pada team tu maksudnya semua team tu ke ataupun person in charge center? Person in charge setiap center. Contoh macam kalau dekat UPM, siapa yang siapa yang in charge lah untuk UPM. Frame siapa, macam tu. UKM siapa. Frame seorang je kan? Yelah, kira macam diorang kena update juga dekat saya lah apa status projek. MU setiap center setiap center untuk diisi maklumat Okay, hantar center untuk diisi maklumat. Lepas tu kumpulkan semua borang daripada 5 center tu kan. Borang daripada 5 center. Lepas tu borang ni master list ni nak dipamerkan mana-mana ke atau macam mana? Atau untuk minimal simpan seorang ke apa sebenarnya? Atau diedarkan ke? Akan diedarkan mungkin setiap hari Isnin macam tu supaya diorang aware lah apa projek yang tengah pending, apa yang yalah. Master list untuk diedarkan setiap Isnin setiap Isnin. Okey, jadi kemudiannya post to WhatsApp group lah. Okey. Jadi sekarang ni saya rasa yang ini yang perlu dibuat dulu. Buat borang ataupun reka borang dalam bentuk table Sebenarnya saya dah buat dah. Dah buat dah. Okey, kalau dah buat dah bagus. Tahniah. Okey, lepas tu so the next step hantar ke PICMU ni. Saya dah juga email kepada diorang, cuma saya tak email yang setiap Isnin tu je. Oh, jadi dah ada dah. Jadi cuma yang buat ni je. Master list tu tak diedarkan. Okey. Jadi kalau macam tu mula edar dan lapor kepada kita lah. Bukanlah lapor. Saya nak cakap lapor ni macam kita ni supervisor awak pula. Tidak. I'm not your supervisor ya. Tapi kita nak kongsi dalam grup. Nak tunjuk bukti kita dah buat sebagai pendorong kepada kawan-kawan kita untuk juga buat seperti dia orang kata. Kita dah buat dah. Betul kan? Jadi benda ni jadi dorongan kepada kawan-kawan kita. Ingat, minimal saya buat dah. Kan? Betul ya? Jadi edarkan dan post to WhatsApp group. Isnin ni boleh buat? Boleh dah? InsyaAllah boleh. Okey, bagus. Cantik lah. So that means you punya projek boleh siap dah Monday ni. Okey, lepas tu kumpul dan susun ikut abjad profil syarikat dan vendor. Okey, Elsa. Saya punya cap kena buat dekat pejabat sebab profil tu semua kat pejabat. Jadi kalau saya nak first time saya kalau masuk pejabat nanti saya nak dapatkan tali dulu daripada Abang Jaafar, daripada Hang Tuah. Dapatkan tali pasal. Tali rebit, tali pasal. Tali apa abang? Yang macam raf bola tu. Macam bola. Yang kuat tu. Yang putih tu. Yang putih tu. Dia tak tahu apa nama dia. Tali pasal. Tali ikat pasal. Itulah tali tu kuat sikit. Okey, so, jadi nak dapatkan daripada Hang Tuah lah. Ini tali ikat pasal Okey, nak berapa buku? Mungkin Lia akan ambil dalam 5 dulu.
5. Okey, 5 buku. 5 5 gulung. buku. Okey, 5 gulung. Okey, 5 5 gulung gulung. tali Ah, ikat betul. puzzle. Okey, Ah, jadi apa kata walaupun tak pergi pejabat, belum pergi pejabat, order je siap-siap dengan hantar, suruh hantar ke meja. Letak kat meja tu 5. Jadi bila masuk je pejabat nanti, dah ada dah tali tu atas meja. Tak adalah baru nak order kan. okey, okey Kak, boleh. Okey, jadi maksudnya buat pesanan lah. Ah, Dan kepada hantuah. Pesan kepada hantuah untuk letak atas meja. Letak atas meja ke atas kursi? Ada orang suka letak atas kursi, ada orang suka letak atas meja. Tu pula lah. atas meja. Atas meja. Atas meja. Okey, letak atas meja. Okey. Perlu gunting ke? Gunting saya tak tahulah, rasanya tak. Abang masuk pejabat, gunting ni selamat tak? Dalam cawan. Gunting always hilang, kalau masuk je hilang, masuk je hilang. Ambillah satu gunting baru. Ambil Abang satu tuan gunting. marah, asyik order gunting je. Ambil satu gunting. Masa gunting kau selalu gerak berjalan. Ambil satu gunting ni. Jangan jadi alasan tak ada gunting pula tak buat kerja ni kan. Selalu pinjam dengan tu, pinjam dengan Snow White. Order je lah. Order jugalah satu gunting biar bersemangat sikit. Nama kerja ni gunting baru. Nak potong-potong tu. Okey. Tak tahulah, agaknya kakak cleaner tu dia suka gunting-gunting daun, dia ambil dia tak pulang kat saya balik. Tapi nak tuduh pun tak berani sebab tak nampak kan, tahu-tahu hilang. Itu aku kata order lah tu gunting. Tak apa, order lah tu gunting. Okey, order tu gunting. Boleh tuan. Jadi ikat tali puzzle, tali ikat puzzle 5 gulung, gunting 1. Perlu tak kotak ke apa ke? Itulah nak kena make sure juga dengan abang hantua, kotak kita ada tak kat belakang tu, kotak apa tu, A4 paper yang dah pakai-pakai kan. Kalau tak ada, Li kena guna tanpa kotak lah. Okey, berapa kotak perlu? Kalau buat dalam masa ni, Li perlu sebab kotak A4 tu kecil. Dia boleh dapat 5 rim kotak. 5 rim A4 tu je. So dalam 10 lah. Tapi tak tahu. Kena tanya dengan abang hantua dulu. Okey tak? Boleh dapat tak? Sebab benda ni, kalau kita cakap awal-awal kita nak 10. Kalau tak cukup 10 kotak, maka dalam masa ni, hantua boleh pergi mengumpulkan kotak-kotak ni. Kan? Dia nampak je kotak A4 tu, dia simpankanlah. Boleh. Daripada dibuang kan. Jadi mana-mana floor, tak kisahlah mana-mana floor pun ada kan kotak ni kan. Jadi dia akan tolong kumpulkan. Okey, jadi pesan untuk letak atas meja dan kumpulkanlah, minta tolonglah. Bukan kotak A4. Cakap awal. Jadi tak perlulah kita entah bila nak pergi ke pejabat, bila pergi pejabat baru nak kumpul lah, baru nak cari tali ikat puzzle lah dan sebagainya kan. Jadi maksudnya semua barang dah ada, tunggu nak buat aja. Jadi lepas tu barulah buat susun kumpul, susun kan. Kumpul dan susun. Kumpul dan susun. Dan kemudiannya kita ikat semua dan kita post WhatsApp group. Okey. Post WhatsApp group. Jadi sekarang ni kita dah kenal pasti tu bagus. Dan pesan. Jadi buatlah pesanan awak kepada hantuah ya. Ya. Dah 3 orang cari saya ni dalam cari saya ni. Okey. Hantuah. Ya. Saya minta kerjasama. Jangan buat apa-apa dulu sehingga awak terima pesanan daripada diorang secara rasmi. Yang rasmi tu boleh lah. Yang rasmi tu memang kena buat. Macam request tu kena buat. Yang macam dapat kotak tu mungkin itu boleh dapat awal lah. Sebab itu tak perlu request. Betul. Tapi saya nak Elsa bercakap ataupun WhatsApp dengan hantuah nak bagi tahu hasrat dia. Apa yang dia nak? Apa keperluan. Betul lah. Jangan ini kita bincang macam ni. Macam tak tahu. Ni macam tak tahulah. Buat tak tahu. Jadi dia kena buat betul-betul lah. Jumpa komunikasi dengan hantuah ya. Boleh. Okey boleh Okey.
Ni Hang Tuah punya pula. Sediakan checklist untuk persediaan bilik mesyuarat. Yang ini yang Tuah ada hantar kat saya kan? Ya. Saya belum tengok lagi ya. Nanti saya tengok ya. Okey, jadi sediakan checklist. Okey, itu ada dengan saya. Saya tengok ya. Sediakan checklist. Okey. Lepas tu bila checklist tu dah sedia, kita nak buat apa dengan checklist ni? Pemeriksaan lah, pemantauan. Maksudnya adakah adakah checklist ni kita nak cetak dan laminate dan letak dekat atas meja bilik mesyuarat ke apa, letak kat mana checklist ni? Tak, itu untuk persediaan sendiri untuk kita nak buat rutin kita sebagai rutin. Okey, persediaan ya. Okey. Lepas tu simpan lah. Okey, lepas tu kita boleh post lah. Post to WhatsApp group. Okey, bagus. Post WhatsApp group. Okey, jadi sekarang ni part sini lah. Saya belum tengok lagi kan. Saya tengok. Okey. Fiona. Hai Puan Fiona. Okey, so Puan Fiona punya ni adalah untuk menyediakan tenants manual, the do's and don'ts of a tenant. Okay. I nak buat dalam Word file. The Word file tu now preparing table of content. Tengah buat sekarang tengah buat Drafting table of content and groundwork on information yang nak masuk. Okay, so kumpul lah. Kumpul. Sebab dia involve many parties. Contoh macam securities under AMU. In terms of the genset kan, infrastructure tu, information tu daripada AMU. What else kalau yang kategori company ada yang falls under support services macam cafe under AMP. Kejap ya. Yang ini daripada AMU. AMU, okey. Apa lagi? Kita perlu apa lagi? On the documents for termination semua tu daripada legal. Okey. Documents tenancy lah, tenancy related to TA, a tenancy agreement involve legal. Terms dalam agreement. Terms and conditions. TNC. Tenancy agreement. Ini dapat legal. Okey lagi? The other parties is untuk the operators cafe. Yang itu kita kena deal dengan AMP. Cafe operator, cafe operation. Ni AMP AMP tu stand for admin and procurement. Okay, AMP AMP. Okay, common area surau apa semua? It can be, tak apalah tu under kita lah, under TID. Under DID? TID. TID, sorry. TID. TID, okay. Lepas tu yang lain tu pasal wifi, pasal electricity betul-betul itu semua bawa MU kan? MU, okay. Okay, cleaner, vendor macam kontraktor buat kerja tu is under AMU. So, boleh tambah lah dekat security tu, boleh tambah kontraktor, cleaner, landscaping. Kontraktor, cleaning and landscaping. Landscape, okay. Infra semua, itu semuanya bawa AMU ya. AMU, okay. Okay, itu je lah. Okay, so you need to collect all this information. Saya rasa yang ini baik saya pecahkan je.
Cakap kita boleh tahu status dia macam mana. Hmm. Okay, so yang ini security dengan AMU. Okay. Okay, lepas tu ni TNC, tenancy agreement legal. Okay. Cafe operation. Okay, AMP. Okay. Common area. Okay, surah Common central. area and surah semua pun bawa MU tuan. Sorry, I MU. forgot lagi satu ni finance, our best buddy lah finance. Finance patut kat atas. Lupa pula. Common area, surau. Finance ni Genset lah berkaitan dengan semua. apa? Apa dia? Finance ni berkaitan dengan apa? Finance is our sewa revenue. sudah. Rental lah, rental. 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 Di bawah finance ya. Okay. Saya dah tulis situ dah. Cafe. Okay, so yang ini kumpul maklumat semua belum ataupun ada yang sudah? Nah, sudah nampak je ni. Belum, baru buat table of content. Belum approach lagi the partners. Okay. Okay. Lepas kita dah kumpul maklumat, so what is the next section? Dengar saya kata semua ni next section ya. So after kumpul maklumat, kita kena draft lah, publish draft dulu. Publish draft print draft. First draft lah kan? Print draft. Circulate for comment lah. Cap, sorry yang atas TID tu buang kan? Okay, common area. Yang common area TID tu. Okay. Jadi print draft and circulate for comment lah. Siapa ni comments I will go for first tier, my team first. Okay. So first tier is my team. Your team ni apa? Kau panggil TID my team, yes, TID. TID, lepas tu? And then baru ke director division. Division director. For further comments lah. Division director Directors. And director. Division directors lah. Director seorang je. Seorang je, division director seorang je. Seorang je. Seorang And je then baru to the team yang finance, AMU, legal, AMP. Finance, AMU, legal, AMP. AMP, okay. So kita dah buat dah. Okay, print draft, circulate for comments. Okay, after you dah print draft and circulate for comments, what is the next one? Finalize lah. Finalize the manual. Finalize the manual and then circulate the Okay, manual ni you nak buat internal printing atau you nak hantar keluar untuk printing? No need. This is a match to our situation. Kita digitizekan. So we will put up in the the portal in our TCMS. Okay, letaklah portal ya. That means you bukannya nak pergi for digital printing apa ke lah. Okay, so tak ada printing. For now, that is more efficient lah. We put up for everybody to access pakai portal. Okay, good. So the next thing is, adakah you nak cantikkan manual ni ke apa ke? Sebab kalau you nak cantikkan manual ni, nak gambar ke, nak design ke, mungkin you kena hantar kepada design house. Tidak, buat sendiri lah. Yang tu before to that extent, I will get KM to go through. We have one department. KM ni knowledge management department. Dia punya function dia untuk as a centralized database for MTDC. So it's good to have their review and find apa orang kata just percantikkan lagi lah the document. Oh, dia orang boleh cantikkan. Okay. They can, yelah kalau my level of ayat tu layman lah kan.
just for my tenants punya access, boleh lah lagi consider acceptable lah masuk kat database untuk faham-faham tenant kita. Tapi to the extent before go printing dah apa, that will be a cost to us. So before we kena bambu bombastic sebab salah spelling S tak ada, tegak, menentang, bold tak bold, I better get the experts to get to review my document lah. So I feel in my opinion KM lah kot. Hari ni I terfikir KM lah kot boleh review the documents, and if they can finalize baru we decide go printing ke tak perlu. At least a standard document for MTDC kan. So upload to kita panggil TCMS. TCMS sistem. Sistem It's easy access lah. Semua tenant boleh tengok situ. Even tenant lama ke new tenant ke boleh access lah. They have to have the link lah. Okay, so you have your work cut out. Nampaknya you punya ni yang paling ekstensif projek berbanding dengan yang lain tu ya. Nampaknya lah. Kau banding Puan Fiona, bandinglah projek Puan Fiona dengan projek Dato' Awi. Awi buat apa? Dia nak letak notis kat pigeonhole. Dia last kali kutip surat pada pukul 4:30 petang. But it's important. Ayalah, memang important. For us dia tahu tak, actually kan I very appreciate Dato' Awi ni. Dia punya visit Tuesday and Thursday visit to UPM office. Tak datang pun kita orang paksa juga suruh datang. Tu penting tak penting dia tu. Itu ada dia dah keluarkan SOP tu, dia tengoklah SOP dia tu. Dia kan itu keluar SOP dia punya jadual dia bila yang dia nak keluar visit tu kan. Okay. Jadi dah habis ni semua. Post tu WhatsApp group Okay. Yang ini kan kena contoh kita buat drafting ni. Lepas tu the next step dia punya milestone tu saya kena macam kumpul maklumat ni first phase lah First phase saya kumpul maklumat, so dia punya cut off date bila ada ke macam ni? Kita kena prepare ke yang tu? Okay. Yang sebagus-bagusnya you kena lah letak your own date, tapi I tak naklah press your own date because kerja ni bukannya kerja yang bergantung, yang ada berlandaskan KPI. This is your personal empowerment project. Okay, cuma I trigger dan I remind aja. Trigger, remind and push, itu je. Tapi your date you decide your pace. You decide your pace. It will be our project paper for this class lah kan? Yalah, of course lah. So Oktober tak naklah tengok ni pun tak apa kan? Yalah. Oktober pun tak apa, tapi buatlah kan. Good to have. At least this project has triggered you and force you to deliver a project that you have always been thinking about. Dah 10 tahun dah fikir pasal benda ni kan, tapi tak buat kan. At least betul. Ingatlah, betul lah, bagus lah projek Captain Jack Sparrow tu kan. Dia dah buat dah benda ni, dia langsung tak buat. Macam Snow White kan. Dah bertahun-tahun dah nak susun dia punya file tu, dia punya PO tu. Elsa bertahun-tahun nak susun dia punya apa tu, vendor punya company profile. At least this project adalah benda tu hasil kan. Daripada cakap je kan. Ya. Okay, but the most important thing is take action. Sambil-sambil tu saya pun mengajar sikit lah. Benda yang besar kita pecahkan kepada small task that we can deliver. Jadi tak adalah benda tu besar kan. Jadi bila kita kecil-kecilkan, then easier for us to deliver. This project management lah. Okay, so itu by the way lah kan. Jadi kita belajar benda tu juga. Okay, thank you Puan. Okay, Ramos. Ramos. Ramos, are you there? Ada tak? Ramos, masuk Ramos? Ramos tak ada Okey, kau tak ada tak apa. Okey, Tan Sri Datuk Noh Hisham. Excuse for 10 minutes. Tenant datang rumah nak hantar dokumen.
Oh dah selesai. Tenant sampai hantar ke rumah dokumen. Ya betul. Selalunya tak ke kita yang kena pergi rumah tenant ambil dokumen? Tak, budaya di sini kadang-kadang dah macam-macam family. Dia macam tu dulu. Ini Tan Sri bagi layanan istimewa ni. Tengok tu. Sampai tenant hantar ke rumah Tan Sri. Dahsyat. Okey, bagus. So, itu dahsyat lah. Okey. Biasanya dia orang lah kena datang. Yang kita lah kena pergi. Ada orang hantar durian kat rumah Tan Sri kot. Apa dia? Ada orang hantar durian kat rumah Tan Sri kot. Itu lah. Hantar durian lagi rumah Tan Sri lagi kan. Tu hebat lah. Tu maksudnya memang dah bukti dah memang akrab lah dengan apa tu dengan tenant ya. So it's a good thing. Okey, jadi Pak Maun tak ada kan? Jadi Pak Maun ni pertama sekali dia kena senarai kan. Berapa jam dan air freshener dan pecahan bateri-bateri dia. Tapi dia tak ada lah kan. Kita tunggu dia lah. Okey, jadi ini kita save dulu. Nanti kita akan post ya. Sekejap cari the next module sekejap. Kita ada 20 minit lagi, kita habis pukul 1. Ada sesiapa di sini AJK Masjid ke? Hantuah AJK Masjid ke? Tak dengar. Kawasan saya ada buka maksudnya. Masa Dan tadi saya ada tanya dekat YTR dia actually dah start buat tapi bermula minggu depan. Bermula minggu depan, bukan minggu ni lah. YTR lah, itu kat YTR. Tapi tempat lain pagi tadi saya dah tanya-tanya dan pergi rata-rata dia dah buka. So Jumaat hari ni ada. So nak pergi Jumaat ni you? Iyalah. Okey, saya tak. Tadi kalau siapa yang nak pergi solat Jumaat tu boleh pergilah saya nak kata kan. Okey, takut lewat pula ke apa ke pasal khususnya sampai pukul 1. Satu ni pasal kita tengah PKP ni, jadi kita tak perlu nak bekerja ke masjid, itu je. Okey. Jadi modul ke-13. Jadi di tempat kerja juga kita perlu tahu cara-cara bagaimana untuk memudahkan kerja kita. Jadi kalau kita nak cakap, if you want to be effective and efficient, then I would like to propose to you several techniques to simplify your work, memudahkan kerja kita. Jadi apa yang caranya? Okey, pertama sekali kita kena faham bebanan kerja. Jadi tidak boleh dinafikan kita ada terlampau banyak kerja. Macam orang ni nak mengangkat gundi beras dia. Tengok ni, banyak betul gundi beras dia seorang aja. Alat dia nak bawa apa kecil aja. Jadi bebanan kerja macam itulah. Terlalu banyak kerja, masa tak cukup, semuanya urgent dan tiada pembantu. Sounds familiar? Yes. Okay. Yes. Okey, kalau anda kata, tidak betul. Kerja saya tak banyak. Saya cukup masa untuk buat semuanya. Mana ada benda urgent? Saya banyak pembantu. Yang ini tak tahulah kau ni kerja mungkin Mahligai Holdings kot. Tak tahulah saya. kan? Tapi biasanya kerja di mana-mana pun macam ni lah. Ya, terlalu banyak, masa tak cukup, semuanya urgent dan tiada pembantu. Pengalaman saya kerja kat Shell pun sama, kerja Maxis pun sama, kerja IT startup company pun sama, kerja dekat UM pun sama, kerja sendiri lagilah. Kan? Lagi gila kerja sendiri. Okey, jadi bebanan kerja memang banyak. Jadi baik kita cari cara bagaimana untuk memudahkan kerja-kerja kita. Okey, jadi ini antara kaedah-kaedah dia. Ya, kita boleh guna template lah, kita boleh ulang kerja yang kumpul dan buat sekaligus, garung, kerja berulang atau setempat. Kita boleh saring email dan sebagainya. Kita tunjuk beberapa dulu ya. Jadi kalau kita ada satu kerja
yang memerlukan borang ataupun belum ada borang tetapi boleh diborangkan. Ni maksudnya. Boleh diborangkan. Tapi belum ada borang. Tapi boleh diborangkan. Maka sediakanlah borang. Itu kita kata kita buatkan template, kita jadikan acuan. Macam kita buat acuan kuih bahulu, maka mudah. Bila kita ada acuan kuih bahulu tu, kita boleh buat sekaligus. Berapa kuih bahulu dalam satu acuan tu. Dan kemudiannya semua kuih bahulu tu hasil kita semuanya sekata. Sama standard size, standard texture dan sebagainya. Okay? Jadi kalau tengoklah peluang-peluang yang ada untuk kita templatekan. Contohnya kalau anda memerlukan perlu menyediakan satu laporan setiap hari atau setiap minggu, maka jadikanlah template untuk laporan itu. Janganlah kita mengarang. Contohnya kita tanya, bos, sebenarnya laporan ni yang kita buat hari-hari ni, apa maklumat yang bos perlu? Oh, kita nak tahu berapa genset yang berfungsi setiap hari. Itu je. Kan? Kita daripada berapa genset, berapa availability dia. Daripada 10, berapa genset yang boleh dipakai, berapa yang di bawah maintenance setiap hari. Oh, macam tu bos. Kalau macam tu, tak perlulah saya nak buat karangan setiap hari tentang genset. Boleh tak saya bagi satu borang? Dalam borang tu mudah je. Line pertama, berapa genset available. Line kedua, berapa genset bawah maintenance. Line ketiga, total genset. Hari-hari saya hantar macam tu aja. Boleh tak bos? Boleh. Saya pun suka macam tu. Senang tengok. Kan? Itu contoh kita gunakan borang. Kita jadikan laporan sebagai borang. Okay? Tapi kita kena faham apa yang diperlukan. Ataupun mungkin permohonan untuk meminjam barang. Permohonan untuk apa-apa je lah. Ya, permohonan untuk menggunakan kenderaan pejabat. Menggunakan kenderaan center. Jadi kalau sekarang ni kita cakap mulut aja ke dan sebagainya, mungkin kita boleh mudahkan, kita gunakan borang sahaja. Yang kedua, borang yang ada, boleh tak kita permudahkan? Kita tengok balik borang yang ada, boleh tak permudahkan? Contohnya kalau kita dah gunakan borang untuk menempah dewan ataupun meeting room. Lepas tu dekat meeting room tu kita minta maklumat diisikan. Pertama, nama pemohon. Nombor 2, tenant or non-tenant. Okey, bagus. Nombor 3, kita minta nombor IC. Okey. Lepas tu kita minta tarikh lahir dan juga kita minta keturunan Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan juga jantina. Kita tengok oleh borang tu. Ni borang apa ni? Ini borang nak guna meeting room. Kalau borang nak guna meeting room, perlu ke nak tahu sama ada pemohon itu lelaki atau perempuan? Saya tak tahu. Snow White, perlu ke nak tahu maklumat tu Snow White? Tak perlu. Oh, tak perlu. Tak perlu. Kita buat borang baru tak payah. Tarikh lahir perlu ke nak tahu? Oh, tak payah. Kita tolak. Keturunan nak tahu ke yang nak pinjam ni Melayu ke, Cina ke, India ke? Tak perlu lah. Kita ringkaskan. Saya kadang saya heran kenapa kita nak buat satu benda isi borang. Borang tu minta semua maklumat ni. Ni nak guna untuk apa semua maklumat ni kan? Tanya, ni kenapa borang ni minta keturunan ya? Saya pun baru perasan borang ni minta keturunan. Kita dah guna borang ni dah 20 tahun. Macam itulah borang dia. Ya Allah. Jadi maksudnya 20 tahun pun kita boleh tukar. Kan? Ringkaskan. Jadi maklumat yang kita tak perlulah kita nak minta dan tanya. Buat semak aja kan? Ya, bukan kita guna untuk apa-apa pun. Bukannya ada kadar 20% untuk Bumi Putra ke. Tak ada kan? Tak ada, tak payah. Ataupun kita ada diskaun 10% untuk pemohon wanita yang menempah menggunakan meeting room pada hari Rabu. Itu macam apa tu? Macam pergi kelab ya. Hari Rabu kalau ladies night. Ladies night. Jadi hari Rabu ladies night. Ladies night pula. Ladies day. Siapa yang nak sewa dewan, kalau wanita dapat 10% diskaun. Ada? Tak ada. Tak ada, tak payah. Okey. Jadi sama ada kita gunakan borang ataupun kita ringkaskan borang. Lepas tu kedua, kerja yang kita
buat berulang-ulang kali, kita boleh kumpul dan kita buat sekaligus. Kumpul dan buat sekaligus ya. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau kita perlu pergi ke bilik fail. Kalau kita perlu pergi ke bilik fail, janganlah setiap kali kita nak ambil fail, kita bangun dan pergi ke bilik fail. Apa kata kita hanya pergi ke bilik fail 2 kali sehari, pukul 11 dengan pukul 4. Kalau pukul 3, 11 hingga pukul 3, 2 kali. Jadi kita kumpul pukul 11, pergi ke bilik fail, ambil sekali. Pukul 3, kita kumpul, kita ambil sekali daripada bilik fail. Jangan setiap kali angkat, bangun, pergi, bangun, pergi, bangun, pergi. Kerana kalau setiap kali kita bangun dan pergi ke bilik fail, kita akan diganggu oleh penunggu-penunggu jalanan sepanjang jalan kita ke bilik fail. Apa ni penunggu-penunggu jalanan sepanjang jalan ke bilik fail ni? Apa yang maksud saya ni? Penunggu-penunggu di sepanjang jalan kita ke bilik fail. Pantry. Tinggal berbual. Pantry. Kawan-kawan. Tinggal berbual. Kawan-kawan. Bersembang, betul. Nak jalan nanti, lalu kat Tasri Rafidah, Kapten, marilah sini, mari sini, singgah, tengok. Dia ada buat kuih ni, rasalah sikit. Dapat lalu kat Puan Nesa, Kapten, sini, singgah sikit. Saya nak tunjuk, ini katalog Tupperware saya. Lepas tu pergi. Shizuka. Kapten, sini. Saya nak bagi tahu Kapten, saya ni sekarang ejen Thermomix. Tengok ni katalog saya. Kapten ambil satu, tunjuk dekat bini ya. Jadi nak jalan tu, kita jalan 5 minit, banyak sangat penunggu, jadi setengah jam. Kalau kita pergi 4 kali, setengah jam, 4 kali dah 2 jam. Jadi apa kata kita setting masa kita pergi 2 kali je kan. Pergi 2 kali je ataupun sekali je kumpul. Sama jugalah macam photostat kan. Macam photostat juga, janganlah setiap kali nak photostat selai pergi. Photostat selai pergi ya, pergi. Photostat lah sekali 10 ke 20 ke, sekali pergi kan. Kecuali kalau nak kumpul pun tak ada orang nak kumpul. Dan tak ada orang kumpul lain, satu je pun. Satu je pergilah kan. Tapi kalau rasa nanti ada 2-3 lagi nak photostat, kita kumpul dan kita pergi sekali. Okey. Sama jugalah yang ini untuk Dato' Awi. Dato' Awi pun kalau nak pergi UPM, dia kena kumpul lah semua surat pergi UPM, pergi. Janganlah, ini ada satu surat, pergi UPM. Balik, ya Allah ada satu lagi surat, pergi UPM. Pergi lagi. Nak pukul 5, satu lagi surat. Pergi lagi, 3 kali pergi UPM. Jadi membazir masa lah 3 kali pergi UPM kan. Jadi kumpul lah semua dan pergi sekali. Tak payah pergi 3 kali, 4 kali sehari. Jadi itu akan memudahkan kerja kita dan cepatkan kerja kita. Lepas tu saringan email. Ini lambatkan email ni satu perkara yang tak boleh dielakkan sekarang. Semuanya hantar email, semuanya sisi kita. Satu hari dapat banyak betul email. Shizuka, satu hari berapa email Shizuka dapat? Tak banyak lah. Berapa? Pernah kira tak? Berapa? Tak pernah kira. Contoh hari ni 40? Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Okey, tak apa. Tapi ada setengah tempat, mungkin budaya kerja setengah tempat lah, saya pernah mengajar. Dia kata, Kapten memang betul. Terima kasih Kapten. Saya satu hari, saya terima lebih 50 email. Lebih 50 email. Macam, awak baca ke semua? Saya buka satu-satu, saya baca lah Kapten. Ya Allah, dia kata. Habis tu, berapa lama? 2 jam. 2 jam kerja dia sehari, buka semua email nak baca. Lepas tu, saya kata kat dia lah, semuanya untuk awak buat sesuatu ke? Tak. Nampak? Tak semua email memerlukan tindakan kita. Ingat tidak semua email memerlukan tindakan kita. Jadi macam mana kita nak saring? Kita tengoklah pada 2 column. Kalau dalam 2 column tu ada nama kita. Contohnya dalam 2 column tu nama Elsa. Jadi kalau kat 2 column nama Elsa, maksudnya email itu ditujukan kepada Elsa dan dia minta Elsa melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kalau nama Elsa pada sisi kolom, maksudnya
untuk makluman sahaja, for information only. Tak ada tindakan, dia tak tunggu apa-apa daripada Elsa. Kalau orang tu tunggu sesuatu daripada Elsa tindakan, dia akan letak dalam 2 column. TO ya. Jadi kalau kita dah tahu dah maklumat ini, maka kita hanya perlu membuka email yang nama kita pada TO column. Ya, yang nama kita pada TO column. Kalau nama kita bukan pada TO column, kita tak perlu nak buka serta-merta. Kita boleh kumpul, kita buka kemudian contohnya sebelum balik pukul 5 nanti ada masa, buka. Ataupun kalau macam saya kadang-kadang pukul 5 pun tak ada, saya kata okey saya kumpul sampai hari Jumaat. Hari Jumaat baru buka. Ataupun kadang kalau tak ada masa hari Jumaat, okey tak apa, saya kumpul sampai 30 Februari baru saya buka. Tahu tak 30 Februari? Tak ada lah. Kemarin. Tak ada lah. Betul lah. Kan? Jadi hanya buka yang nama saya pada TO je. Itu yang memerlukan tindakan saya. Okey, tindakan anda pun sama juga. Okey, lepas tu ada orang kata, Captain, tapi kita kan semuanya letak nama saya dekat TO. Okey, semua email. Info pun letak nama saya dekat TO. Okey, itu maksudnya kita kena mulakan satu budaya baru, penggunaan email kita. Bila kita menghantar email pada kawan-kawan kita, contohnya pada AMU team, tetapi kita spesifik kepada person in charge frame. Letaklah nama Nizam dekat TO tu. Lepas tu CC AMU team. Jangan letak TO tu semua, lepas tu kat bawah tu dia Nizam. Hello Cik Nizam. Baru nak menulis, baru nama dia keluar. Jadi apa berlaku? Semua AMU akan buka, Nazarudin buka, Fahami buka, Jamil buka, semua buka. Lepas tu buka, ya Allah, ni untuk Nizam ni, nama Nizam ni, kan? Jadi kalau Nizam letak nama Nizam. CC, CC tak apalah, CC pada semua. Okey, atau CC pada bos dia kan. Suhairi. Okey, jadi benda ni kita kena gunakan satu budaya baru. Hanya nama orang yang memerlukan tindakan, yang perlu mengambil tindakan dekat TO column, yang lain-lain tu dekat CC column untuk makluman saja. Maksudnya kalau dia buka dia akan tahu, kalau tak buka tak tahu pun tak apa. Ini CC TO ya. Jadi ini akan membuat saringan kepada email kita. Okey, kalau belum ada, mulakanlah budaya yang baru ini. Lepas tu seterusnya pula, adalah kerja yang mengambil masa kurang daripada 2 minit. Jadi kerja yang mengambil masa kurang daripada 2 minit, buatlah cepat. Buat serta-merta. Tak payahlah nak tunggu. Ya, buat serta-merta. Okey, contohnya lah. Contohnya kalau kita keluar ke pejabat, kita keluar daripada pejabat, balik pejabat ada mesej kata, please return call to, ada nama tenant tu. Please return call to VNet. Okey, jadi kita fikir, ni kalau saya telefon ni 2 minit ke tak ni? Oh, ni mesti nak tanya dia orang punya tenancy agreement yang baru ni, dah stamping ke belum? Mesti dia orang nak tanya. Okey, 2 minit. Okey, hello VNet. Ini Shizuka, ini UPM TIC ni. Okey, nak bagi tahulah you punya agreement dah siap dah. Kita dah stamping dah. Dah tutup. Terus jangan simpan. Jangan kumpul. Okey, yang itu kurang daripada 2 minit, kita terus buat. Terus buat sebab less than 2 minutes. Jadi tak ada terkumpul task yang pendek-pendek ni jadi banyak pula kan. Jadi terus buat itu. Okey. Lepas tu the next one is, kalau belum ada sistem, adakan sistem. Belum ada sistem, kita adakan sistem. Ini kita dah buat dari itu SOP. So SOP is a system actually. Jadi benda yang rumit, kita adakan sistem supaya kita tak perlu nak berfikir. Lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Lepas ni perlu ke minta kebenaran? Perlu ke nak tanya pos? Perlu ke nak table? Perlu ke nak propose? Perlu ke nak isi borang? Dah tak ada. Semuanya ada di dalam SOP, perlu ke tidak, nak buat ke tidak dan sebagainya ya. Jadi bila ada sistem, kita boleh terus ikut langkah pertama, kedua, ketiga, keempat tanpa kita perlu membazir masa nak fikir kena ada apakah langkah seterusnya.
apakah langkah seterusnya? Apakah langkah seterusnya? Tak payah fikir. Sebab dah ada sistem. Macam tadi kita pun buat sistem actually yang tadi tu yang apa tu empowerment project kita tu. Jadi kenapa? Kita dah berfikir. Jadi bila dah berfikir, tak payah fikir lagi. The next step is bertindak. Ikut poin-poin yang kita buat tadi tu. Kaedah tu, for most of you, tak mula pun projek. Kenapa tak mula pun projek? Sebab kena fikir. Tak ada masa nak fikir. Jadi kena luangkan masa untuk berfikir supaya selepas itu tak perlu nak fikir lagi, kita laksanakan saja. We take action ni. Okay? Jadi bila benda tu rumit, banyak sangat macam contohnya tadi untuk Fiona tadi, untuk kita sediakan tendency do's and don'ts handbook, benda tu besar. Jadi kita pecah-pecahkan. Bila pecah-pecahkan orang nampak nak hantar pada MU ke, nak hantar kat finance ke, apa semua. Jadi tak payah fikir lagi, buat tindakan dia. Ya, take action. Adakan sistem dan juga bangunkan SOP, okey? Dan akhir sekali, kalau kita ada assistant, tolonglah ajar assistant. Kalau kita ada assistant, tolong ajar assistant kita supaya assistant kita boleh bantu kita buat kerja kita. Ya? Boleh bantu kita buat kerja kita. Contohnya, Miss Fiona ni bos kepada siapa? Bos kepada Shizuka, Tok Mat, Tan Sri Rafidah. Bos kepada Shizuka, Tok Mat lagi? Nur Hisham. Dato' Nur Hisham lagi? Tan Sri Nur Hisham. Tan Sri Nur Hisham lagi? Tan Sri Rafidah. Tan Sri Rafidah. Okey. Tan Sri Rafidah, Tan Sri Nur Hisham, Shizuka dan juga Tok Mat. Okey, bagus. Bagus tu. Okey. Dah pasti Fiona telah mengajar Shizuka, Tok Mat, Tan Sri Rafidah dan juga Tan Sri Nur Hisham kerja-kerja yang perlu dilakukan. Kalau Puan Fiona tidak mengajar Shizuka dan kawan-kawan kerja-kerja yang perlu dilakukan, siapa kena buat kerja-kerja tu? Puan Fiona. Puan Fiona lah kena buat kerja tu. Tapi tengok, dia dah ajar dah. Adalah cara dia mengajar tu sebab Puan Fiona dah boleh buat sendiri dah kan kerja-kerja di UPM. Kan? Jadi dia dah ajar. Okey? Jadi bila kita ada staff, kita pun kena ikut cara Puan Fiona dan kita juga kena pandai mengajar. Okey, ikut cara Puan Fiona dan kita pun kena mengajar staff kita. Jadi contohnya Miss Shizuka, Puan Shizuka ada staff ke bawah Puan Shizuka? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada, tak boleh nak ajar sesiapa. Okey? Jadi nanti kemudian satu hari nanti bila ada staff, tolong ajar staff kita buat kerja supaya kita boleh delegate dan minta dia buat kerja itu. Tak, kita sendiri yang kena buat kerja tu. Kebanyakan daripada penyelia bila naik pangkat jadi penyelia daripada bawah tak ada staff, naik pangkat jadi penyelia ada staff. Itu beza penyelia dengan eksekutif. Penyelia ada kaki tangan bawah dia. Dia menyelia. Okey, supervise. Okey. Jadi bila kita jadi penyelia, kita kena pandai mengajar. Kalau kita tak pandai mengajar, susah kerja kita. Contohnya buat laporan. Contohnya kalau saya ni staff bawah Shizuka adalah penyelia saya. Okey, jadi katakan kalau buat laporan. Okey, saya Shizuka kata, okey, Kapten buat laporan. Cakap ke saya, bagi arahan. Kapten buat laporan. Cakaplah. Kapten bagi buat laporan. Bila nak laporan ni Puan? Saya nak laporan ni pada selewat-lewatnya 12 hari bulan. 12 hari bulan. Okey, jadi saya pun buat laporan. Lepas tu saya bagi pada Puan Shizuka. Puan Shizuka tengok, ya Allah banyak betul kesilapannya. Tengok ni tonggang langgang ayat dia apa semua maklumat ni mana ni? Jadi ni patut letak depan, letak belakang. Lepas tu apa Puan Shizuka kata kat saya? Format kot. Minta format. Ni kena minta format. Nak PowerPoint ke, Excel ke, Words ke? Kecil tak nak. Point form ke?
Jadi Puan Shizuka kenalah ajar. Sebenarnya laporan ni okey tak apa, laporan kali pertama Macam memang ni, banyak betul kesilapan. Okey saya tunjuk. Okey. Kita guna contoh yang ini. Lepas tu ayat ni kita tulis macam ni. Okey, lepas tu ejaan laporan tu LAPO tau, bukan LAPURAN. Ajarlah semuanya. Sudah. Ajar semuanya kan. Ajar semuanya kan. Okey, lepas tu saya buat lagi. Lepas tu okey Puan Shizuka, ini laporan saya. Ya Allah, banyak lagi silap ni. Teruk betul, teruk betul. Ni, betul kan? Ini. Okey. Okey baik, saya betulkan. Hantar lagi kali ketiga. Ya Allah, banyak betul kesilapannya. Kau ni belajar kat mana dulu? Kata belajar dekat UK. Apa ni? UK mana kau belajar ni? Betul ke? Tengok ijazah kau balik, aku nak check. Kan? Aduh, tersusuk hati. Aku nak check balik, tengok. Aku nak telefon universiti tu. Betul ke? Okey. Jadi kan, kebanyakan penyedia lepas 3 kali, okeylah Kapten. Macam ni lah, awak tak payahlah buat laporan ni. Banyak sangat, susah sangat. Macam ni baik saya buat sendiri. Jadi apa yang berlaku? Okey, terima kasih bos. Beban kerja. Jadi apa yang berlaku Shizuka? Saya akan balik pukul 5 petang setiap hari. Shizuka akan balik pukul 7 malam setiap hari. Betul. Betul tak? Yalah, betul. Beban kerja pada superior tu. Yelah, pasal tak pandai mengajar kan? Jadi kita buat sendiri lagi cepat. Buat sendirilah. Jangan buat sendiri, Tolonglah jangan buat sendiri ya. Ajar sampai dapat. Tengok Shizuka. Puan Fiona tu pandai tu. Dia suruh awak buat kerja. Jadi dia balik pukul 5, awak balik pukul 7. Tengoklah. Awak balik pukul 5, dia balik pukul 7. Kau tengok Datuk Nur Syam. Datuk Nur Syam balik pukul apa? Datuk Nur Syam tak payah pergi mana, buka rumah. Dia 24 jam. Datuk Nur Syam paling pandai. Tak balik-balik. Datuk Nur Syam paling pandai. Dia langsung tak itu, langsung tak datang kerja pun tak apa. Dia dah pandai mengajar. Kita ni. Jadi biasanya macam itulah. Top management, peringkat board of directors semua balik pukul 3 petang. Yang kat bawah ni pun balik pukul 5 petang. Yang kat tengah ni balik pukul 7. Yang middle management 7 pukul 8. Okey, jadi apa yang berlaku? Atas balik pukul 3, bawah balik pukul 5, dua-dua pergi main golf dekat UPM Golf Course. Yang kita ni kat mana? Middle management. Kat pejabat lagi. Ya Allah, kat pejabat lagi kan. Jadi tolonglah ajar, okey? Jangan buat sendiri. Kalau boleh ajar sendiri, ajar sendiri. Don't give up. Sebenarnya mengajar satu kemahiran yang supervisor perlu ada ya. Mengajar dengan kebijaksanaan dan juga kesabaran. Kau tak sabar buat sendiri nanti ya. Lepas tu kalau tak pandai mengajar, bagi tahu Puan Mawar supaya Puan Mawar dapatkan tenaga luar untuk mengajar. Macam contohnya, saya mengajar sebab Puan Mawar tak boleh mengajar topik ni, saya yang mengajar. Okey, tak tahu nak mengajar buat laporan, hantar suruh pergi hadir kursus menulis laporan. Contohnya. Okey. Ya, lepas tu kita pula Puan Shizuka, kalau ada peluang pun, kalau misalnya bos asyik suruh kita buat satu kerja, kita pun boleh mengajar bos kita. Boleh. Contohnya, contoh kan. Saya dulu masa tahun 92, Shell baru mula buat email. Masa tu tak pakai email. Sekejap lagi. Baru buat email. Lepas tu bos saya ni tak pandai email. Tak pandai buka sistem. Diorang letak je komputer kat bilik ni, dia tak tahu nak on pun. Lepas tu bagi, setiap kali pagi, Azmi, masuk. Azmi, masuk. Tolong cek email saya. Ada tak email daripada bos KL? Saya pun buka lah. Oh, ada ni. Tolong cetak kat tu saya. Cetak, print. Bagi kat dia. Lepas tu, esoknya, Azmi, setiap hari macam tu kan. Bos. Nak tunjuk bos. Sebenarnya kan, bos boleh buka sendiri tau. Saya tunjuk macam mana. Okey, saya tunjuk lah. Saya tunjuk macam mana dia buka. Lepas tu kan, dia boleh buka sendiri. Dia buka sendiri, cek sendiri. Jadi tak ada lagi ganggu saya. Nampak? Tak ada lagi mengganggu saya. Sebab saya pula ajar bos saya macam mana nak cek email. Kan? Kadang tu saya yang dipanggil. Setiap hari panggil. Cek email kan. Jadi kita pun perlu juga pandai nak mengajar bos. Tapi kena bersabar jugalah dengan bos. Jadi kalau ada peluang Puan Shizuka,
Puan Sizuka pun mengajar juga Puan Fiona. Sebenarnya kan maklumat tu ada kat sini tau Puan Fiona. Fiona boleh check sendiri tau. Okey. Dah cukup. Okey, jadi terima kasih kerana kita bersama dalam satu hari setengah hari ni ya. Jadi kita akan bertemu sesi yang akan datang ya. Jadi saya harap hari ni banyak anda belajar. Banyak tak kita belajar hari ni? Banyak. Okey. Jadi kita banyak belajar dan tanya kepada anda semua. Kita akan bertemu di sesi yang akan datang. Jadi kita rancakkan WhatsApp group kita. Kita akan boleh terus berbincang, bercerita dalam WhatsApp group kita ya. Okey. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panjang umur murah rezeki, kita akan bertemu lagi. Okey, apabila saya bilang 1 2 3, sama-sama kita jerit. Yeay, dah habis. Okey, maksudnya 1 2 3. Yeay. Boleh makan. Okey. Lapar. Bye-bye. Nak masak. Bye-bye Tok Mat. Bye-bye Mini Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bye. Bye Elsa. Bye Elsa. Bye. Bye Yuna. Bye-bye. Bye-bye. Bye Hantua. Bye. Bye Hantua. Okay, bye semua. Bye. Bye Yuna. Bye. Dia tak boleh keluar pula. Okay, bye Yuna. Jumpa lain kali ya. Okay, Puan Razlin.